Okay guys, hello. Okay, my name is Madam Haikal. Actually, my name Haikal. You guys can call me Madam Haikal. Okay, so I ajar perniagaan, I ajar perakaunan, I ajar ekonomi di Pusat Tuition Malaya. So today, I akan ajar korang perniagaan. Okay, tak adalah nak ajar sangat pun. Kita akan go through soalan. Macam mana kita nak jawab soalan. Okay. Alright, so for this session, I akan pakai buku ni. Okay, korang boleh dapatkan di Popular or MPH atau mana-mana kedai buku. Harga dia RM6.90 je, mampu dimiliki insyaAllah. Okay, so untuk this session, saya akan pakai kertas ramalan 3. Okay, modul yang ketiga. Kertas soalan 2, kertas 2 bahagian A. Okay. So basically I akan ceritalah apa you guys macam mana nak jawab. Alah, simple-simple je. Kita teruskan je lah. I pun tak tahu nak bebel apa dengan korang dah. Okay. So itu je lah. Okay. Alright, so that's all for today and hope kita akan jumpa in the next session untuk next question. InsyaAllah maybe kita tengok pula bahagian B dengan bahagian C. Macam mana kita nak jawab, macam mana kita nak relate questions tu, nak make sure kita nampak bijak dalam menjawab questions. Okay, so let's continue. Kita akan buat dengan question 3. Okay, so question 3 ni, okay, ini adalah bab 4 kata 5. Okay, bab 4 kata 5 ni adalah bab yang popular yang confirm akan naik SPM. Cuma bezanya sama ada dia akan naik kat kertas 2 ataupun kertas 1. Okay, so senang je. Ini dia tanya kita tentang TPM, titik pulang modal. Apalah yang susah sangat student nak faham titik pulang modal ni kan. Yang penting adalah korang kena first remember. Okay, korang kena ingat dia punya formula. Ini je formula dia. Okay, kos tetap bahagi harga jualan tolak harga berubah untuk seunit. Ini korang kena ingat. Okay, harga jualan tolak kos berubah untuk seunit. Okay, so the next thing yang I rasa student susah sangat nak jawab soalan ni adalah dia tak tahu apa itu kos tetap, dia tak tahu apa itu kos berubah. Okay, so kos tetap ni senang je. Kos tetap ni maksud dia tak kisahlah dia dia buat atau tak dia punya produk tu, maksudnya macam dalam kes ni pasu kan. Okay, tak kisahlah dia buat pasu ke tak buat pasu ke, tapi kos tu tetap akan berjalan. Contohnya adalah kalau kat sini kita nampak ini adalah kos sewa kilang. So sewa kilang ini adalah kita punya kos tetap. So contohnya bulan tu katakanlah macam sekarang kan MCO kan. Okey, katakanlah MCO kilang kena tutup, tak boleh bekerja, sewa tetap kena bayar. Itu contoh dia. Alright. So jumlah kaki tangan dan pengurus setahun juga adalah kos tetap. Okey, sebab pengurus dengan kaki tangan ni dia tak terlibat secara langsung dengan buat pasu. So ada pasu ke tak ada pasu pun kita tetap kena bayar gaji pengurus dengan kaki tangan yang lain. Okay, and then next adalah anggaran bayaran elektrik dan air. So elektrik dan air ni katakanlah macam MCO, walaupun kita tak masuk office, okay, katakanlah even kalau you masuk office pun you masuk kilang, okay. Next kita tengok anggaran bayaran elektrik dan air setahun. Okay, anggaran bayaran elektrik dan air setahun ni betul lah kalau contohnya macam kita ambil contoh tadi kan, MCO kan kita tak boleh masuk kilang. So kalau tak masuk kilang, kita tak adalah bil elektrik dan air, betul tak? Ya, betul, tapi dia tak fall under kos berubah. Kenapa? Sebab dia more to like, takkanlah kes dia adalah kes MCO je. Contohnya mungkin pada hari itu kita masuk kilang, kita dah ready untuk buat kita punya pasu dan juga kita punya pasu ni, kita dah ready nak buat pasu, tiba-tiba katakanlah mesin kita rosak ataupun something happen that kita tak boleh nak buat pasu kita for that day. But elektrik dan air still berjalan macam biasa. So elektrik dan air ni dia akan fall under kos tetap. Okay, paling senang nak ingat lah. Okay, kos berubah ni adalah kos yang you boleh measure. Kalau you buat satu pasu, berapa kos yang akan terlibat. Okay, kalau macam elektrik ni, macam ni you nak allocate satu pasu guna berapa banyak elektrik, berapa banyak air, betul tak? So kalau you tak boleh measure dia, tak boleh kira dia akan fall under kos tetap. Okay, so dalam kes ni, ini adalah kita punya kos tetap. Okay, kos tetap kita. Alright. Okay, next kita tengok kita punya kos berubah. Okay, kos berubah kita adalah
kos bahan mentah. Okay, untuk buat satu pasu kita perlukan RM10 untuk bahan mentah dan juga RM5 untuk upah untuk bayar orang untuk buat kita punya pasu. Okay, so these two akan fall under kos berubah. Okay, and then apa lagi? Yang paling penting adalah kita kena tahu harga jualan sepasu. Okay, keyword dia sepasu, seunit, macam tu. Okay, benda yang boleh measure. Alright? Okay, so kita dah boleh identify kita punya kos tetap, kita dah boleh identify kita punya kos berubah. Okay, and then kita juga ada harga jualan kita. So, what's next? Okay, so next step kita adalah masukkan je lah apa yang kita dah kira tadi dalam kita punya formula. Okay, so formula kita adalah TPM sama dengan kos tetap bahagi harga jualan tolak kos berubah seunit. Ni harga jualan ni pun untuk seunit. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okay, alright, so kiralah berapa ringgit. Okay, so kos tetap kita, okay, so TPM sama dengan, okay, kos tetap kita adalah 20 tambah 25, 45 tambah 5, so RM50,000. Okay, dan harga jualan 35. Ish, buruk pula tulisan saya ni. Okay, and then 10 tambah 5 adalah 15. Okay, alright, so how much? So RM50,000 bahagi 20, kan? Betul lah? Betul. Okay, so kiralah kalkulator korang dapat berapa. Okay, kejap I nak ambil kalkulator pasal. Okay, so senang je lah, RM50,000 bahagi 20. So korang akan dapat 2,500 pasu. Okay, 2,500 pasu. Okay, itu je, senang. Oh, by the way, I forget to mention apa function kita kira TPM ni. Okay, TPM ni maksudnya adalah titik pulang modal. Maksudnya titik pulang modal ni adalah di mana berapa banyak produk yang perlu kita hasilkan untuk make sure kita tak untung dan juga tak rugi. Kita hanya balik modal, pulang modal. Kita hanya dapat modal kita je. Okay, so daripada jawapan 2,500 ni apa yang kita dapat? Okay, kalau katakan perniagaan ni nama dia apa? Syarikat Top Vast ni, okay, dia hasilkan pasu kurang daripada 2,500, maksudnya perniagaan dia akan rugi. Okay, untuk make sure perniagaan dia menghasilkan untung, dia kena hasilkan pasu lebih daripada 2,500. Okay, sebab 2,500 ni baru pulang modal. So, nak dapat untung dia kena buat at least 2,501. So dia buat 2,501 ni, confirm dia dah ada untung. Sikit je lah, kan? Okay, so faham? Alright, so dah habis. Okay, soalan TPM ni adalah soalan yang wajib korang jawab lah. SPM tak boleh tinggal. It's very easy. Katakanlah korang nak practice soalan ni, korang just cari je question lain and then keep try. Okay, and then formula kalau selagi tak ingat, selagi tu tiap kali buat, tulis formula ni. Okay, mesti korang tak ingat. Okay, berulang-ulang. Repetition helps untuk korang ingat sesuatu tu. Okay, jom kita move back dekat questions nombor 1 dan nombor 2 tadi yang saya dah record tapi saya terlupa tekan. Okay, so kita back kepada question nombor 1. Alright, soalan nombor 1. Oh, before that, okay, I akan start kenalkan diri I semula. Okay, so my name is Madam Haikal. Okay, saya mengajar perniagaan dan juga perniagaan. This is the book yang I guna untuk buat questions. Okay, perniagaan, perakaunan dan juga ekonomi di Pusat Tuition Malaysia. So untuk hari ni saya akan ajar, saya tak adalah ajar, okay. Saya akan tunjukkan macam mana, saya akan guide lah. Okay, basically guide korang macam mana korang nak jawab soalan perniagaan. Okay, so saya guna buku ni. Okay, I use this book with my student dekat sini untuk tahun ni. Tiap-tiap tahun ni I akan tukar buku lah. I akan cari buku yang paling latest untuk soalan. Okay, right, saya pakai buku ni. Kita akan buat kertas ramalan 3. Korang boleh beli murah je buku ni, RM5, RM6 macam tu je. Okay, kita akan buat kertas ramalan 3, kertas 2. Okay, so kita akan fokus on bahagian A, soalan 1 sampai soalan 3 je untuk hari ni. Kita akan continue next questions in next session. So make sure you come back with me. Okay, jom kita continue tu kita punya questions nombor 1. Okay, so question nombor 1 ni dia dekat kita Teguh Jaya PLT.
So, dia tanya kita, terangkan 4 ciri Teguh Jaya PLT yang membezakannya dengan sebuah syarikat berhad. Okay. So, before that, let me padam this. Okay. Alright. So, okay. So, kita kena identify Teguh Jaya PLT ni jenis perniagaan apa? Kita ada berapa jenis perniagaan? Kita ada milikan tunggal, kita ada perkongsian, kita ada syarikat sendirian berhad, kita ada syarikat berhad. So, Teguh Jaya PLT ni fall under mana? Okay, so Teguh Jaya PLT. Okay, macam dalam exam kan macam, ya Allah, apa benda ni? Aku tak tahu lah PLT ni apa kan? Okay, senang je. Okay, senang je. Macam mana? Okay, kalau milikan tunggal, keyword kalau bisnes dia apa? Contohnya, I letak nama I. So, dia adalah Haikal Enterprise. So, kalau dia ada word enterprise, it fall under milikan tunggal. Okay, dan kita ada perkongsian. Lepas tu, kita ada syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad. Okay. So, kalau syarikat tu sendirian berhad, dia wajib ada kat belakang ni sendirian berhad. Kalau syarikat tu ada syarikat berhad, dia wajib ada belakang ni berhad. So, my name, contohnya letakkan Haikal Syarikat Berhad. Okay. Ataupun Haikal Berhad. Okay. I obsessed dengan nama I. I'm sorry about that. Okay. Okay. So, this one fall under mana? Kita ada 4 jenis kan? Milikan tunggal, syarikat berhad, syarikat sendirian berhad, kita ada perkongsian. So, this one tak fall under milikan tunggal, tak fall under sendirian berhad, tak fall under berhad. So, this one is perkongsian. Kalau dalam exam blur, kenalah fikir panjang sikit kan. Kita paksalah. Okay, so ini adalah perkongsian. Okay, now dia tanya kita apa tadi? Beza perkongsian dengan syarikat berhad. So, apa beza dia? Okay, apa beza dia? Okay, so kita tengoklah. Sebab question ni nak 4 markah, so kita kena bagi 4 perbezaan. So, perbezaan apa yang kita boleh bagi untuk perniagaan dengan syarikat berhad ni? Okay, so perbezaan yang pertama, kita ada perkongsian. Okay, I tulis kejap. Dengan berhad. Tak. Okay, so perkongsian yang pertama. Okay, ciri yang pertama, kita ada modal. Okay, modal. So, modal. Macam mana perkongsian dapat modal? Macam mana berhad dapat modal? So, korang explain lah. Okay. So, perkongsian dapat modal melalui wang yang disumbangkan atau yang dikeluarkan oleh pekongsi, oleh rakan kongsi. Kalau berhad pula, dapat mana? Terbitan share kepada awam. Okay, kepada awam. Right? Awam tu maksudnya orang awam lah. Orang awam atau syarikat nak beli ke kan. Okay. And then, next kita adalah, so yang ni melalui rakan kongsi. Okay, this one melalui terbitan share. Alright, so next adalah, bisa I buruk, I'm so sorry about that. Okay, AGM ataupun tanahlah ajar BI, korang kan BM kan. Okay, dia adalah apa nama dia? MAT. Apa tu MAT? Mat, Mesyuarat Agung Tahunan. Okay, Mesyuarat Agung Tahunan, perkongsian kena ada tak? Tak payah. Berhad wajib ada masyarakat pula apa nama dia? Mesyuarat Agung Tahunan. Okay, dia wajib ada sebab apa? Dia nak kena cerita lah dekat dia punya pelabur ataupun dia punya shareholder. Okay, pemegang saham. Okay, pemegang saham apa? AGM ni kita akan ceritalah prestasi perniagaan, hala tuju perniagaan kita. Itu gunanya MAT. Okay, syarikat berhad dia wajib ada. Yang ni dia tak wajib ada sebab apa? Sebab kita kan selalunya kalau kita buat perkongsian, mesti kita buka dengan kawan-kawan kita or family kita, maksudnya orang yang kita kenal. So, kita tak perlu adakan AGM ni. Okay, AGM ni kita berhad ni pula, orang yang beli share dia adalah orang-orang entah mana-mana, kita tak tahu. Okay, so kita kena buat AGM ni so that diorang datang dan tahu apa yang terjadi dalam syarikat diorang. Alright, next kita ada nombor 3 adalah okay,
penyata kewangan kepada SSM. So, perkongsian wajib tak? No. Okay, tak perlu. Okay, tapi Berhad wajib hantar kepada SSM. Sebab apa? SSM ni apa? Syarikat Suruhanjaya Malaysia. Okay, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, so dia akan govern lah syarikat-syarikat ni. Okay, nak tahu syarikat is doing good or not. Okay, yang ni tak perlu lah, perkongsian tak perlu. Okay, and then kita ada next adalah audit. So, perkongsian tak perlu audit, tapi syarikat Berhad wajib kena audit. Siapa yang audit? Okay, diaudit oleh firma perakaunan yang bertauliah. Okay, so dekat Malaysia ni banyak sangat syarikat perakaunan, tapi there are some yang very popular, Big Four. Big Four ni kita panggil dia Big Four sebab dia the biggest four firms in the world, not only in Malaysia, in the world. Okay, so korang mungkin pernah nampak lah dekat belah-belah Damansara, diorang punya office mostly, mostly, yang I perasan lah, yang lain tak ingat kat mana. Okay, dekat Damansara korang boleh nampak KPMG, besar-besar dia tulis KPMG. Okay, dekat mana? Dekat OU sana. And then kita ada Deloitte. Deloitte pun ada di sana juga. Okay, Deloitte. Okay, so this is among the biggest antara the big four tu lah. Okay, then kita ada EY, kita ada PwC, kita ada BDO. BDO the top big five lah. Okay, alright. So that's it untuk question 1A. So dia nak 4 markah, make sure you give 4 point. Okay, alright. So next kita tengok B. Terangkan peranan 3 agensi kerajaan yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan. Okay, this one, okay, ini adalah bab 3 form 5. alright. So, 3 agensi kerajaan. Kita tahu banyak agensi kerajaan, tapi dekat sini soalan ni spesifik. Dia cakap dia nak 3 agensi kerajaan dalam aktiviti pembangunan dan penyelidikan. So, make sure you guys bagi 3 yang menepati ciri atau menepati kehendak soalan penyelidikan dan pembangunan. So, apa lagi? Buka buku, tengok which one yang menepati ciri penyelidikan dan pembangunan. So, markah yang dia nak adalah 6 markah. Tapi dia nak 3 agensi. So maksudnya korang kena name 3 agensi, and then korang kena explain apa agensi tu buat. Alright? So simple je. Okay, 3 agensi yang pertama adalah MARDI. Padam kejap. Okay, kita ada MARDI, kita ada apa lagi? SIRIM, kita ada MARDI, kita ada SIRIM. Lagi apa lagi kita ada? Kita ada MPOB. Okay, for these questions you guys boleh buka buku and then cari if there is more, right? So apa MARDI buat? So MARDI menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan apa? Dengan bidang pertanian. Okay, dan memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan kualiti produk ataupun meningkatkan kualiti ataupun kuantiti produk. Contohnya macam padi. Okay, kalau padi, alright, you guys know, padi dekat Malaysia, kalau dulu-dulu lah, before MARDI comes into the picture, mungkin kita boleh hasil tuai setahun mungkin 2 kali ataupun setahun mungkin sekali je ikut season. Macam dekat Kedah tu kadang-kadang banjir, so dapatlah sekali kalau backlog kan. Okay, tapi dengan adanya MARDI, penyelidikan and whatsoever, okay, sekarang kita mampu hasilkan setahun mungkin 3 ke 4 kali. So meningkatkan kuantiti produk dan juga kualiti lebih bagus lah. Alright. Dan kita ada SIRIM. Okay, SIRIM pula memastikan produk apa ni SIRIM ni? Elektronik. Okay, menepati piawaian dan dan menjalankan aktiviti penyelidikan. Okay, so they make sure produk-produk tu menepati piawaian dan selamat digunakan oleh pengguna. Alright, next ada MPOB. Okay, so MPOB adalah memajukan keluaran berasaskan sawit. Okay, minyak sawit. Okay, so diorang akan govern. So minyak sawit kita ni di govern under MPOB lah. Okay, nak tengok selamat ke tak nak pakai, bermutu tinggi ke tidak. Okay, so MPOB yang akan jalankan penyelidikan untuk benda-benda tu lah. Alright, so itu je. And then kita move to question number 2. Okay, I basically tak berapa suka sangat soalan ni. Okay, baik.
suka ke tak suka ke is SPM. You have to nail it. Okay. Alright, so kat sini kita akan, soalan ni dia tanya tentang perancangan strategik. Terangkan dengan memberi satu contoh visi dan misi. Okay. So macam mana korang nak tahu apa itu visi, macam mana korang nak tahu apa itu misi? Okay. So visi ni adalah sesuatu yang kita, bila kita buat something, okay, contohnya macam korang nak SPM kan. So visi korang apa? Nak capai straight A's. Itu adalah visi korang daripada darjah 1 dulu belajar, katakanlah. Okay, sebab visi ni berciri jangka masa panjang. Okay, apa yang korang nak capai dalam masa jangka panjang dalam hidup korang. So mungkin dekat tahap hidup korang sekarang adalah mungkin SPM lah. Okay, so nak mencapai good result SPM. Okay, itu adalah visi korang. Misi korang adalah what you have to do in order untuk korang capai korang punya visi tadi. Okay, contohnya menjadi seorang yang sangat berdisiplin. Okay, bangun pagi buat ini orang yang ada apa, tentatif kehidupan dia sendirilah. Okay, seorang yang sangat berdisiplin, seorang yang berdaya maju, okay, sentiasa berfikiran positif, benda-benda yang akan build diri korang untuk mencapai visi. Itu adalah misi korang. Okay, so dia nak apa kat sini? Berapa markah? Dia nak 6 markah. Okay, 3 visi, 3 misi. So what you have to do so easy. First, ceritakan apa itu visi, 1 markah. Bukan ceritalah. Okay, state visi itu apa, 1 markah. Misi itu apa, 1 markah. And then lagi 2 markah for each tu korang kena explain lah. Visi itu apa, misi itu apa. Okay, ataupun bagi contoh. Alright, so okay, dekat sini, okay, caranya, okay, visi menggariskan apa yang organisasi inginkan. Okay, so tadi I bagi contoh untuk diri sendiri lah sebab senang korang nak faham kan. Tapi dalam konteks soalan ni dia nak daripada segi syarikat. So tak boleh letak diri sendiri SPM bla 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 tu. Okay, so korang cerita lah. Okay, visi adalah menggariskan apa yang organisasi ingin capai. Okay, 1 markah. And then cerita lah merupakan perspektif jangka masa panjang dan fokusnya adalah di masa hadapan. So dapat another 1 mark. And then korang cerita lah, okay, merupakan inspirasi kepada seluruh pekerja untuk membuat keputusan dan tindakan. Okay, dan lepas tu bagilah contoh dia. Contohnya macam kalau korang buat, dia adalah pengeluar buku. Okay, syarikat pengeluar buku. Okay, so visi dia mungkin beraspirasi untuk menjadi untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpengetahuan tinggi dan berpendidikan tinggi. Contoh. Okay, then cerita pula misi. Okay, misi, apa itu misi? Memperihalkan dengan jelas tujuan atau matlamat utama organisasi. Okay, dia macam visi dia ada 1, misi selalunya boleh ada like 3 to 4 to 5 macam tu. Okay, banyak mission yang akan help you untuk capai you punya visi. Okay, and then dia cerita lah menyatakan tindakan yang akan diambil untuk kita capai visi tersebut. Okay, so pernyataan misi sangat penting untuk memotivasikan ahli organisasi, pekerja, bos-bos kita. Okay, dan contoh misi bagi syarikat pengeluaran buku tadi, macam tadi dia cakap dia nak jadi dia nak beraspirasi untuk bentuk masyarakat Malaysia yang berpengetahuan tinggi. So dia punya mission adalah akan berterus untuk menjadi penerbit buku yang terulung dalam negara dan memenuhi permintaan seluruh ataupun semua lapisan masyarakat di Malaysia. Itu untuk 2A. Alright, itu je lah, simple. Okay, and then kita ada B, 2B. Dia tanya dia strategi pemasaran. Okay, so dia suruh cerita terangkan strategi pemasaran. Ini adalah form 4 bab terakhir sekali, tak salah saya bab 4. Okay, so korang buka kat bab 4, korang tengok pemasaran apa yang dia cakap. So korang ceritalah di situ. Okay, and make sure you guys, okay, try untuk tulis. Okay, korang buka, korang baca memang okay, itu je lah. No, scribble a bit, tulis, sebab dia akan macam mana, dia akan bantu korang untuk otak korang berfikir how you guys nak karang ayat-ayat dia, macam tu. So you guys kena berlatih tulis. Okay, it's not time for you to guys to read. Okay, soalan membaca you guys kena practice tulis, especially soalan yang macam essay ni lah. Alright, okay, so that's it for today. And then korang akan sambung soalan 3 tadi I dah buat. Okay, so that's all untuk hari ni, and we hope
You guys will come again, subscribe us, follow us and wait for our next sessions. Kita akan continue dengan bahagian B dan bahagian C. So I akan terus share dengan korang tips-tips untuk jawab soalan SPM, and make sure you guys buy this book. Okay, I bukan promoters dia, I just mungkin senanglah kita buat soalan yang sama kan, so you guys boleh tengok soalan dia macam mana. Okay, see you guys again on next session. Bye bye.